Hai semua, selamat pagi, selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid cikgu? Harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Hari ini kita teruskan pelajaran pendidikan moral dalam unit yang baru iaitu unit 11 nilai kerajinan. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran diharapkan murid-murid akan dapat menyatakan 3 contoh sikap rajin terhadap ahli keluarga, menyatakan 3 kepentingan bersikap rajin dan dapat menyatakan perasaan apabila bersikap rajin. Baiklah murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah sikap rajin amalan keluarga. Apakah haiwan yang selalu dikatakan bersikap rajin? Ramai orang kata ibaratkan rajin seperti semut. Walaupun semut ini kecil, tetapi mereka dikenali dengan sikap yang rajin. Kerana mereka rajin bekerja mengumpul makanan. Baiklah. Rajin ini murid-murid membawa maksud usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh, tekun dan bersemangat melakukan sesuatu. Jadi cikgu harap semua anak-anak murid cikgu mempunyai sikap yang rajin. Kerana tidak rugi apabila kita bersikap rajin. Baiklah murid-murid, cikgu ada satu pertanyaan. Adakah kamu seorang murid yang rajin? Apa pengalaman yang kamu bersikap rajin terhadap ahli keluarga? Sekarang ni kita masih lagi mengikuti PDPR dari rumah. Jadi rasanya murid-murid ada banyak masa di rumah bersama-sama dengan keluarga. Mari kongsikan dengan cikgu apakah pengalaman kamu bersikap rajin terhadap ahli keluarga. Mungkin ada dalam kalangan kamu yang rajin membantu ibunya memasak di dapur. Mungkin ada juga yang rajin mengemaskan bilik tidur. Ada juga yang rajin membantu ibu melipat kain. Mungkin ada yang membantu ibu, membantu kakak mengemaskan dapur. Gambar yang kelima ini, ada yang rajin membantu ayahnya membersihkan halaman rumah. Dan akhir sekali, kemungkinan ada ibu bapa kamu yang minat bercucuk tanam. Jadi, dia pun rajin membantu ibu dan ayahnya menanam sayur ataupun pokok bunga. Jadi sebenarnya, apa sahaja aktiviti yang kamu lakukan dengan bersungguh-sungguh dan tekun, itu menunjukkan bahawa kamu mempunyai sikap yang rajin. Tahniah semua murid-murid. Baiklah, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Sila rujuk buku teks muka surat 73. Di sini kita dapat lihat gambar yang ditunjukkan menceritakan mengenai seorang budak yang bernama Richie. Richie merupakan seorang anak yang sangat rajin kerana Richie telah membantu kakaknya memetik buah. Richie juga membantu ayahnya bercucuk tanam. Dan Richie telah membantu abangnya menangkap ikan. Jadi, sikap ini merupakan sikap yang sangat baik dan boleh kita contohi. Apabila kita bersikap rajin, kita akan dapat pelbagai kebaikan. Antaranya, apabila di sini kita lihat Richie rajin menolong kakak, abang dan juga ayahnya. Jadi kebaikan daripada sikap tersebut, Richie akan dapat membantu ahli keluarganya berjimat cermat kerana mereka tidak perlu membeli buah di pasar. Mereka telah memetik buah sendiri. Jadi boleh berjimat. Seterusnya, mereka juga boleh menambah pendapatan kerana Richie telah membantu ayahnya bercucuk tanam. Hasil daripada tanaman mereka, mereka boleh jual kepada orang ramai dan dapat membantu menambahkan pendapatan keluarga mereka. Dan yang terakhir, Richie juga telah membantu abangnya menangkap ikan. Jadi kebaikannya mereka dapat
meringankan beban keluarga. Jadi ayahnya tidak perlulah membeli ikan di pasar kerana mereka telah menangkap ikan sendiri. Jadi kita baca di sini, apa perasaan Richie apabila dia bersikap rajin dalam keluarga? Richie kata di sini, saya gembira bersikap rajin dalam keluarga. Baik, seterusnya kita rujuk buku teks muka surat 74 dan 75. Kita teliti peta alir yang disediakan. Tadi kita telah membaca cerita tentang Richie yang rajin. Sekarang kita lihat pula cerita tentang Kak Cuma yang rajin. Kita baca dan lihat bersama-sama gambar yang ditunjukkan. Baik. Yang pertama, kita baca di sini, keluarga Kak Cuma ingin mengusahakan tanaman sayur. Kak Cuma dan ayahnya menggembur tanah. Lihat dalam gambar, mereka sedang menggembur tanah menggunakan cangkul. Seterusnya, Kak Cuma dan ayahnya membuat batas dengan bersungguh-sungguh. Lihat dalam gambar, mereka sedang membuat batas untuk menanam sayur. Seterusnya gambar yang keempat, kita baca di sini. Kak Cuma menanam sayur di batas dengan tekunnya. Kita perhatikan, Kak Cuma sedang menanam sayur. Seterusnya, kita lihat gambar yang kelima. Kak Cuma membaja dan menyiram tanamannya setiap hari. Kak Cuma memetik hasil tanamannya. Setelah dia membaja dan menyiram tanaman setiap hari, akhirnya tanamannya pun hidup dengan subur. Setelah itu, Kak Cuma pun memetik hasil tanamannya. Setelah memetik hasil tanaman, Kak Cuma menjual hasil tanamannya. Kak Cuma berasa bangga kerana sikap rajinnya dapat membantu keluarga. Begitulah tadi kisah mengenai Kak Cuma. Kita dapat perhatikan Kak Cuma berusaha dari awal lagi. Ada banyak pekerjaan yang dia telah lakukan bersama-sama dengan ayahnya untuk menanam sayur. Dan akhirnya mereka dapat jual hasil tanaman sayur itu kepada orang ramai. Dan dia dapat membantu keluarganya. Jadi kita baca di sini. Ada soalan di sini. Ramalkan kehidupan Kak Cuma dan keluarganya pada masa hadapan. Pada pendapat kamu, apa yang boleh kita ramalkan jika Kak Cuma bersikap rajin seperti ini? Kita boleh ramalkan kemungkinan kehidupan Kak Cuma dan keluarganya pada masa akan datang lebih senang berbanding sekarang. Mungkin mereka akan bertambah kaya dan dapat meluaskan hasil tanamannya kepada tanaman yang lagi lebih besar, kan? Seterusnya soalan yang kedua. Mengapakah kamu perlu bersikap rajin terhadap keluarga? Pada pendapat kamu, mengapa kita perlu bersikap rajin terhadap ahli keluarga kita? Yang pertama, kita perlu bersikap rajin terhadap ahli keluarga kita untuk membantu meringankan beban mereka. Kan? Itu antara yang paling penting. Mengapa kita perlu bersikap rajin? Seterusnya, kenapa kita perlu bersikap rajin kepada keluarga kita lagi? Mungkin kita perlu bersikap rajin sebab kita mahu membantu ibu bapa kita. Kita mahu memudahkan kerja-kerja mereka. Juga kita boleh mencapai kejayaan dengan bersikap rajin. Orang yang rajin tidak akan rugi. Orang yang rajin akan mendapat kebaikan yang lebih besar pada masa yang akan datang. Jadi cikgu harap semua murid-murid mengamalkan sikap yang rajin dan tidak boleh berputus asa. Baiklah, sekarang mari kita lihat antara contoh-contoh sikap rajin yang boleh kita ikuti. Yang pertama, kita boleh lihat di sini, kita boleh membantu ibu mengemas rumah.
Kita juga boleh membantu ayah membasuh keretanya. Selalunya kita boleh buat ini pada hujung minggu. Seterusnya, kita juga boleh bersikap rajin dengan membantu ibu semasa dia di dapur. Kita boleh bertanya kepada ibu, adakah ibu mahu kita membantu ataupun adakah kerja-kerja yang boleh kita lakukan untuk meringankan tugasnya di dapur. Seterusnya, kita juga boleh membantu menolong mencuci pinggan tanpa disuruh. Selepas kita makan, biasakan diri untuk terus mencuci pinggan mangkuk kita. Ini merupakan antara sikap yang rajin yang boleh kita contohi. Seterusnya, kita juga boleh bersikap rajin dengan sentiasa mengulang kaji pelajaran. Jika ada masa terluang, kita boleh mengulang kaji pelajaran tanpa disuruh. Kerana orang yang rajin tidak akan rugi. Seterusnya, kita juga boleh membantu adik dalam pelajaran. Kita boleh membantu mereka tanpa disuruh. Baiklah, tadi kita telah mengetahui sedikit contoh sikap rajin terhadap ahli keluarga. Sekarang kita lihat pula, apabila kita bersikap rajin, kita akan mendapat kebaikan. Jadi, kepentingan bersikap rajin ini antaranya yang pertama, kerja akan dapat disiapkan dengan cepat. Kedua, kita dapat memajukan diri. Ketiga, kita dapat mengurangkan beban ibu bapa dan keluarga. Kerja-kerja kita juga tidak akan tertangguh. Kita juga akhirnya akan dapat mencapai kejayaan dan pada masa yang sama akan membantu kita untuk lebih berfikiran positif. Baik, setelah kita bersikap rajin, kita mesti ada perasaan kan? Jadi, apakah perasaan apabila kita bersikap rajin? Yang pertama, gembira. Antaranya juga kita akan terasa lebih dihargai oleh ibu bapa dan ahli keluarga kita. Seterusnya kita juga akan dihormati. Sikap kita tersebut akan menjadi contoh teladan kepada adik-beradik kita yang lain. Kita juga akan disegani, disayangi dan akhir sekali kita akan bangga terhadap diri kita sendiri. Cuba kita perhatikan situasi yang ditunjukkan di sini. Lihat gambar. Adik-beradik ini sedang mengemas rumah. Apa yang mereka katakan? Ayah, ibu, kami sedang mengemas rumah. Lihat ibu bapa mereka baru sampai dari kedai. Apa yang ayah dia cakap? Rajinnya anak-anak ayah. Terima kasih. Nasihat nenek, kalau kita rajin melakukan kerja rumah dan mengulang kaji pelajaran, ibu bapa dan ahli keluarga lain akan berasa bangga dengan kita. Jadi cikgu harap semua murid-murid cikgu mempunyai sikap yang rajin. Jangan malas-malas. Untuk latihan pada hari ini, murid-murid boleh buat latihan dalam buku modul Mesra Digital Pendidikan Moral Tahun 2, muka surat 72, 73 dan 74. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi cikgu secara personal. Baiklah, sekian saja dahulu sesi PDPR Pendidikan Moral kita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih.